Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Pengurusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Timbalan Pengurusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Nurliza Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang saya hormati lagi kasihi Barisan Exco Wanita UMNO Malaysia, Ketua-Ketua Wanita UMNO Negeri, Puan Roziana Ahmad, Ketua Wanita UMNO Negeri Perlis. Yang amat berhormat Datuk Seri Warosdi Wan Ismail, Naib Presiden UMNO merangkap Menteri Besar Pahang serta Wakil-Wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, Ketua-Ketua Wanita serta Barisan Kepimpinan-Kepimpinan Wanita UMNO bahagian-bahagian dan seterusnya sidang perwakilan dan pemerhati sekalian. Yang saya hormati dan saya sanjungi Ketua Bahagian saya, Datuk Rozambil. Nama glamour, Tok Ben. Syafina Ibrahim, nama saya. Ketua Penerangan Wanita Arau. Wakil Perlis melontar karya. Banyak yang serius, sikit bergurau. Wanita bekerja, tak kira masa. Letih penat, buat-buat tak rasa. Pujian diterima, sungguh luar biasa. Tang janji 30%, selalu pakat duk lupa. Tapi wanita terus bekerja. Anak-anak kita juga yang jaga. Pokok layu kita buh baja. Masak nasi untuk keluarga. Tu semua bukan saja-saja demi bahagia dan demi syurga. Mungkin sebab kita buat kerja, orang nampak kita sibuk. Yang 30% tu hanya dapat habuk. Tapi wanita jarang lama mengajuk. Terus berjuang di sekenap pelusuk. Takkan sesekali berjalan tunduk. Datuk Pengurusi Tetap Sidang Perwakilan dan Pemerhati yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, tahun ni peluang saya pula berdiri kat sini. Macam tak percaya, sebab bukan senang boleh jadi jurucakap mewakili negeri Perlis ni. Sebelum ni kami macam ada 30 bahagian, tapi tahun ni alhamdulillah kembali jadi 3 bahagian. Era UMNO Perlis yang tidak sefahaman, selalu bergaduh dan bertelingkah sesama sendiri. Dek kerana perbezaan kabilah politik sudah berlalu seiring dengan peralihan kepimpinan di ketiga-tiga bahagian di negeri kami. Semoga semangat kesepakatan dan kebersamaan dalam barisan kepimpinan baru ini dapat terus berkekalan untuk membawa UMNO Perlis kembali menahodai kepimpinan negeri Perlis yang kami cintai. Dalam keadaan negeri Perlis baru kali pertama terlepas dari genggaman kami, tentunya bukan mudah untuk saya menerima amanah membawa suara wanita Perlis di persidangan kali ini. Akan tetapi, bila ketua wanita saya, Puan Roziana Ahmad, memujuk dengan senyum manisnya tu, saya jadi cayak. Walaupun ketak tak sanggup dah ni, gagah jugalah. Jadi sebelum meneruskan perbahasan, ingin saya rakamkan ucapan penghargaan kepada beliau di atas doa dan kepercayaan untuk memberi peluang kepada saya berbahas pada hari ini. Terima kasih Tok Ketua. Sesungguhnya kita kini berada dalam jalur dinamika politik yang saban hari semakin sukar untuk difahami.
Cuma seperkara yang pasti dan harus kita sedari adalah watak-watak utama yang berlegar dalam kancah politik negara pada hari ini merupakan wajah yang sama sejak sekian lama, di mana sebahagiannya dilahirkan dari rahim Parti UMNO ini. Perbezaan pandangan di kalangan mereka telah meleraikan ikatan persahabatan sesama mereka dan akhirnya membawa kepada pemusuhan, perselisihan dan dendam yang membinasakan. Natijahnya, orang-orang Melayu yang dahulunya bersatu padu sehingga mampu mengusir penjajah dan membawa kemerdekaan di tanah ini serta membina ketamadunan bangsa kini berpecah belah menjadi blok-blok kecil yang tidak mampu berdiri sendiri. Keadaan yang berantakan ini digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tubuh badan yang demam. Sebagaimana sabda baginda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, perumpamaan golongan yang beriman adalah pada sifat berkasih sayang, saling merahmati dan saling membantu seperti suatu badan. Apabila ada anggota badan yang sakit, ia menyebabkan keseluruhan tubuh badan tidak dapat tidur dan juga menjadi demam. Bagi mendepani masalah masyarakat Melayu yang sedang demam ini, UMNO perlu memainkan peranan untuk menyebarkan kasih sayang agar orang-orang Melayu dapat kembali hidup saling merahmati, saling bantu-membantu. Untuk itu, wanita UMNO perlu melahirkan dan mengangkat sosok-sosok yang berilmu, berpengetahuan, berbekalkan semangat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu yang telah memainkan peranan penting dalam membina budaya ilmu di kalangan wanita. Selain daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu yang menguasai pelbagai lapangan ilmu sehingga menjadi perawi pelbagai hadis dan juga titik rujukan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kita juga telah mengambil motivasi daripada Fatimah Al-Fihri yang menjadi pencetus kepada pembinaan pusat ilmu semasa zaman awal kegemilangan Islam sekitar tahun 850 Masihi. Pusat pengajian yang dikenali sebagai Universiti Al-Qurain di Maghribi ini kekal beroperasi selama lebih 1100 tahun sehingga ke hari ini, sehingga diperakukan oleh UNESCO dan Guinness World Records sebagai institusi pengajian tinggi yang tertua di dunia. Jika digali, terdapat pelbagai lagi kisah kehebatan wanita sepanjang sejarah peradaban dunia. Tidak kurang juga dengan anak-anak wanita Melayu di negara kita yang sedang melakar sejarah. Contohnya baru-baru ini adik Safwa Zamri yang merupakan seorang hafizah Al-Quran dan mahasiswa dari Universiti Teknologi Mara telah menerima anugerah top ACCA Foundation in Accountancy dengan mencatat keputusan cemerlang. Pencapaian adik Safwa menempatkan beliau di kedudukan pertama di Malaysia dan tempat kedua di peringkat antarabangsa. Sama-sama kita mendoakan semoga beliau terus berjaya di dunia dan akhirat serta menjadi inspirasi kepada anak-anak bangsa kita untuk mendakap ilmu duniawi sambil menghidupkan ayat-ayat Al-Quran dalam setiap denyut nadi mereka. Tahniah kepada adik Safwa. Juga susuk yang terus menjadi suri teladan wanita UMNO di seluruh negara. Berpolitik dan berilmu. Berilmu untuk politik yang cemerlang dan menjamin politik yang matang. Bukan calang-calang Ketua Wanita UMNO Malaysia iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad yang membarisi kepimpinan ilmuwan yang patut dicontohi. Datuk Pengerusi Tetap, Sidang Perwakilan dan Pemerhati yang dikasihi sekalian,
Kalau jernih air di hulu, jernihlah jua air di kuala. Kalau bersih niat di kalbu, tersisih segala cacat dan celah. Beberapa contoh wanita luar biasa tadi perlu dijadikan asas kepada garapan semangat kita di dalam wanita UMNO untuk membantu menjayakan pelan tindakan dasar pendidikan tahfiz negara, iaitu DPTN 2.0 yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden kita selaku Timbalan Perdana Menteri baru-baru ini. Pelan ini mensasarkan lahirnya anak-anak hufaz Al-Quran yang turut mempunyai kemahiran dalam bidang teknikal dan vocational, iaitu TVET. Wanita UMNO perlu menjuarai gerak kerja untuk menjayakan rancangan ini. Pahala kita dapat, anak-anak yang berguna pun kita akan dapat, insya-Allah. Pemimpin kita sudah memberikan komitmen dan mengusahakan dana yang cukup besar untuk tujuan ini. Maka adalah amat bermakna sekiranya kita dapat mula menghantar anak-anak kita ke Ma'had Tahfiz TVET ini. Serta kita mengajak saudara mara rakan-rakan untuk turut serta. Dalam memperkasakan golongan wanita muda lepasan SPM yang lulus dan pelajar yang kurang kecenderungan dalam akademik tetapi lebih suka hands off, TVET sangat-sangat menawarkan siljilnya yang di dalam bidang yang popular zaman ini, iaitu amalan industri, menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. TVET sebagai pilihan kedua atau terakhir adalah stigma yang sudah lapuk ditelan zaman. Graduan TVET kini mendapat perhatian oleh majikan. Keboleh pasaran graduan kemahiran adalah lebih tinggi berbanding dengan graduan universiti. Gaji juga lumayan. Justru wanita UMNO wajar melahirkan ramai graduan wanita. Bayangkanlah manfaat yang sedang menanti dalam masa beberapa tahun lagi jika kita berjaya mengembeling seluruh kekuatan untuk menjayakan plan pendidikan tahfiz TVET ini. Wakil Arau, sila gulo. Bestnya kempen TVET boleh kita perkenalkan bekerjasama dengan politeknik, college community, college vocational dan lain-lain institusi untuk tujuan ini. Mereka tanya, wanita UMNO boleh buat apa? Sebenarnya, wanita UMNO adalah medium dan mencetus idea, perancang dan pelaksana. Kita ambil peluang untuk mengembeling wanita kerana bidang TVET iaitu kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan adalah pilihan kedua selepas sains sosial, perniagaan dan perundangan. Oleh itu, impak yang besar kepada sistem pendidikan dalam memperkasakan wanita yang sifatnya komited, rajin, bersungguh-sungguh berbanding dapat memberi kesan positif kepada ekonomi negara. Dalam konteks ini, tahniah kepada Datuk Seri Ketua Wanita UMNO Malaysia atas usaha merealisasikan pusat TVET, pusat latihan TVET yang pertama di Malaysia. Wanita Perlis sangat-sangat menyokong usaha ini. Sudah pasti ia dapat meningkatkan kapasiti dan kredibiliti wanita, khususnya di luar bandar dan juga bandar. Datuk Pengerusi Tetap Sidang Perwakilan dan Pemerhati yang dikasihi sekalian, wanita UMNO perlu mengambil posisi penting dalam mencorak kecemerlangan pendidikan duniawi dan ukhrawi di kalangan anak-anak Melayu. Kita perlu menyusun strategi dan menggariskan peranan yang jelas dalam pembangunan ilmu. Adalah amat penting untuk kita merancang dan menyusun gerak kerja dengan pantas dan berkesan dalam kerangka untuk bergerak seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Di samping itu juga, wanita UMNO perlu mengambil peranan sebagai ibu untuk menyelami permasalahan anak-anak kita dan mendatangkan penyelesaian yang terbaik dengan memanfaatkan keberadaan kita di dalam kerajaan persekutuan pada hari ini.
Sebagai contohnya, baru-baru ini sekumpulan pelajar lepasan SPM merungut tentang kerumitan mengisi pelbagai jenis borang di platform yang berbeza-beza dengan prosedur dan syarat yang tidak sama untuk permohonan kemasukan ke institusi pengajian tinggi. Pada masa lalu, negara kita hanya mempunyai beberapa IPTA sahaja yang menawarkan jumlah jurusan pengajian yang terhad. Maka, laluan untuk lepasan SPM melanjutkan pengajian amat jelas dan sebahagian besar permohonan adalah melalui unit pusat universiti. Akan tetapi, pada hari ini, jumlah IPTA dan IPTS serta jurusan yang ditawarkan mereka sentiasa bertambah dari setahun ke setahun. Apa yang harus kita sedari adalah pertambahan peluang melanjutkan pengajian ini datang dengan masalah birokrasi dan takbir urus yang amat merumitkan para pelajar lepasan SPM. Menyedari keadaan ini, alangkah baiknya jika Kementerian Pengajian Tinggi memperkemaskan peranan UPU sebagai one-stop center untuk kesemua permohonan melanjutkan pengajian di IPTA, IPTS, institut kemahiran dan seumpamanya. Ringkasnya, gerak kerja wanita UMNO secara umumnya perlu sentiasa melihat kepada titik-titik sentuhan yang dekat di hati anak-anak kita. Apabila mereka rasa dipedulikan dan keresahan mereka didengari dan diperjuangkan oleh UMNO, maka secara tidak langsung proses pendidikan politik kepada generasi muda akan mula berlaku dengan sendirinya. Matlamat akhir kita adalah untuk mewujudkan generasi yang mempunyai kesedaran dan ilmu asas politik agar pemikiran yang rasional dapat dijana semasa mereka berhadapan dengan kertas undi. Generasi anak-anak kita perlu diberi kefahaman agar mereka tahu membezakan di antara hikmat bakti politik yang digagaskan UMNO sejak sekian lama berbanding retorika publik sempit yang banyak bercampur fitnah dan pembohongan. Wakil Perlis, masa dah lebih. 1 minit lagi. Sebelum mengakhiri ucapan saya, sebagai mewakili wanita UMNO Perlis, kami menyambut baik usaha UMNO melancarkan tabung pendidikan Melayu bertujuan membantu pelajar untuk melanjutkan pelajaran, yang mana pelancarannya disempurnakan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semasa taklimat Presiden di Dewan yang bersejarah ini semalam. Menariknya, bantuan yang disalurkan menerusi tabung berkenaan tidak hanya terhad kepada ahli-ahli UMNO sahaja, malah mana-mana pelajar Melayu dan Bumiputera yang memerlukan. Tahniah dan terima kasih Datuk Seri Presiden. Datuk Pengerusi Tetap, Datuk Seri Ketua Wanita, Sidang Perwakilan dan Pemerhati yang dikasihi sekalian, biarlah sekali lagi dan berkali-kali kita buktikan bahawa tangan yang menghayun buayan ini adalah tonggak kekuatan UMNO yang berupaya menjadi pencetus untuk mengembalikan semula dominasi politik Parti Keramat ini di kalangan orang-orang Melayu dan Bumiputera. Biarlah tangan yang lembut ini besar kuasanya untuk menunjukkan wibawa yang tersirat demi membentuk generasi yang arif, alim dan bijaksana. Saya Syafina Ibrahim, Wakil UMNO, Wanita UMNO Negeri Perlis, mohon menyokong. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.